Bismillah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dimuliakan Fadilatul Imam Mursi, seluruh jatuh kuasa, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama hadir pada pagi yang mulia ini sesuai dengan satu doa yang kita tahu bahawa Nabi SAW mendoakan keberkatan untuk orang yang berpagi-pagian dalam kehidupannya. Waktu pagi ini adalah waktu yang barakah, yang didoakan oleh baginda SAW bagi orang yang di awal paginya atau di awal kehidupannya itu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu nikmat yang besar. Seketika Allah mengizinkan kita untuk kita dapat sujud kepadanya. Dan kita juga berdoa agar Allah Taala menerima segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbincang tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sirah nabawiyah. Dan kita tahu sirah ini adalah kalimah yang bermaksud siar. Siar ni ataupun sirah ini maksudnya perjalanan. Dia bukan sekadar nak cerita peristiwa ataupun waktu ataupun kita kata sejarah semata-mata. Tetapi apabila bercakap tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat tidak kita berbincang tentang ibrah, pengajaran ataupun faedah yang boleh kita gali daripada peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana itu kitab yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini iaitu berkisar tentang fiqhus sirah, iaitu fiqhnya, kefahamannya ataupun pengajarannya yang perlu kita gali, yang perlu kita kaji untuk kita melihat beberapa kerana tidak semua yang dimasukkan oleh Syekh Al-Buti dalam semua kerangka perjalanan hidup Nabi itu, kerana sudah tentu kalau nak dibincang keseluruhannya mungkin kitab Syekh Al-Buti ini mungkin mencecah 10 jilid panjang. Tetapi pendekatan Syekh Al-Buti ini dia agak ringan. Dia lebih kepada ingin mengajak umat ini sekurang-kurangnya walaupun tak tahu semua tentang perbahasan hidup Nabi, tapi yang penting-penting itu dapat kita gali. Jadi sebelum ini kita telah berbincang tentang bagaimana pemilihan tanah Arab
sebagai satu tanah ataupun bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bangkitkan seorang rasul membawa risalah agama yang suci ini yang sifatnya kekal sehingga kiamat. Sebelum baginda Nabi SAW telah ratusan bahkan ribuan para anbiya. Kalau Rasul tu 300 lebih lah, seperti yang kita tahu. Yang kita imani hanyalah 25. Tetapi tidak ada seorang pun di kalangan mereka ini, di kalangan para Rasul ini, Allah Ta'ala bangkitkan di kalangan Arab, ataupun yang boleh kita spesifikkan lagi di kalangan Quraisy lah, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu tanah Arab ini hatta sehingga hari ini, kalau tuan-tuan tengok bagaimana kehidupan orang-orang Arab secara budaya mereka ini, wallahu a'lam lah. Ini sekadar kita boleh tengok yang berlaku depan mata kita hari ini. Walaupun Islam mereka anuti, bahkan bukan setakat anuti, terbina Islam awalnya di sana, tetapi pada sebahagian keadaan kita rasa macam mereka ni tak begitu kuatlah Islamnya. Bukan kesemuanya, tetapi berlaku begitu. Hatta Arab Saudi yang hari ini, dulu taklah orang panggil Arab Saudi, setelah berlaku pecahan-pecahan negara, kemudian banyaklah fasa-fasa perubahan pemerintahan tu, sehingga dipegang Saudi ni oleh keluarga Ali Saud itu dan mereka memegang sistem monarki lah, sistem raja turun kepada anak, ikut keturunan ni. Tapi yang kita lihat depan mata kita hari ini sesuatu yang amat mendukacitakan lah. Bukanlah khusus kepada Arab Saudi sebenarnya. Umumnya Arab kita lihat begitu menyedihkan. Bukan hari ini semata-mata telah berzaman, tetapi kerana secara praktikalnya Islam itu semakin berkembang, semakin dikenali oleh dunia, semakin tersebar. Umpamanya di negara-negara yang minoriti Muslim di barat, di negara-negara yang menghadapi tekanan Islam ni, tetapi kita lihat kewujudan umat Islam yang berpegang kuat kepada Islam ni semakin berkembang sebenarnya. Sesuatu yang positif kalau kita cek data-data yang berlaku di ketika istilah-istilah yang tersebar, Islamofobia, istilah-istilah yang memberi persepsi buruk kepada Islam, tapi semakin ramai orang melihat Islam ini memang agama rahmah jika mengkaji pada hakikat Islam. Tidak hanya melihat kepada yang kita katakan budaya ataupun cara hidup orang Islam hari ini, tapi mereka yang benar-benar mengkaji bagaimana hakikat Islam. Maka mereka akan temui bagaimana hakikat Islam yang dibawa oleh Prophet Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Tetapi ruh ini ataupun kita kata jiwa ini, hakikat yang dibawa oleh Nabi ini pada sebahagian keadaan telah hilang di kalangan orang Arab sendiri. Telah hilang. Sebab itu kita sebut tadi, umpamanya di Arab Saudi sendiri, seperti yang kita tahu akhir-akhir ini, satu demi satu tindak tanduk mereka itu semakin nak menjauh daripada hakikat apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita yang Masya Allah tabarakallah, yang jauh ni, bahkan DNA kita dengan Nabi ni jauh sangat lah, sebab bangsa tak sama kan. Tapi hari ni bertalu-talu orang kita nak pergi buat umrah, punya nak pergi jumpa Nabi, maknanya nak pergi ziarah Nabi, buat umrah dan seumpamanya. Masya Allah, satu perkara yang amat menterujakan.
Saya kemarin sembang dengan sahabat saya buat travel umrah ni, memang peak sekarang ni kan. Dengan mungkin kota mungkin ada terhad sikit, tapi sangat padat. Mungkin tuan-tuan pun ada yang sebahagian dah ada date untuk pergi, mungkin sekitar awal tahun depan ke. Tapi Masya Allah, ini satu petunjuk bagaimana umat Islam di negara kita, atau bukan di negara Arab, amat terwujud. Kerana mungkinlah sebahagiannya sebelum Covid tu dah bayar apa semua kan, jadi travel extend. Tapi maknanya ini benda yang kita lihat menggembirakan kita lah, satu yang menggembirakan kita. Tetapi yang kita sebut tadi, bagaimana berlaku kepada orang-orang Arab, khususnya di Arab Saudi itu sendiri, sesuatu yang agak menyedihkan. Sebab itu saya tak ingat ini hadis, tapi saya rasa ini hadis, tapi saya terlupa tengok rujukan dia. Apabila disebut bagaimana ungkapan al-hikmatu dhallatul mu'min, al-hikmah, barang-barang yang baik ini, sesuatu yang baik yang datang daripada Islam, dhallah ni apa? Benda yang dhallah ni maksud sesat kan. Dhallah maksudnya hilang daripada siapa? Hilang daripada orang mukmin. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah ini barang kehilangan daripada orang Islam. Maksudnya apa? Maksudnya telah berpindah kepada orang bukan Islam. Sebab itu kalau kita bercakap dalam konteks ibadah harian kita ni, solat, hari ni mudah-mudahan yang itu kita memang pegang teguh. Pun seperti yang kalau kita tengok dari segi bancian, dari segi reality, demikian ramai juga orang Islam yang tak hidupkan syariat Islam ni. Itu dari segi ibadah khusus, solat, puasa, haji dan seumpamanya. Ramai umat Islam yang dhalah, maknanya tak cakna, tak peduli. Tetapi kalau kita melihat dari kerangka Islam yang lebih luas, soal kemajuan, soal ekonomi, soal pembangunan, whatever, yang sebenarnya itu adalah sebenarnya saranan agama. Ni kalau orang kata kemajuan ni bukan bicara agama, bukan satu benda yang penting dalam agama, tak betul sebenarnya. Sebenarnya kemajuan, kemodenan ini sebenarnya adalah perkara penting dalam agama. Sebab itu minda umat Islam sebahagianlah yang tak memikirkan soal kemajuan, semualah soal keduniaan ni, mengikat dengan soal agama adalah sebenarnya orang yang meletakkan Islam itu nilaian yang rendah. Sebab itu sampai bila-bila kalau minda ni masih kuat dalam pemikiran umat Islam, kita sampai bila-bila jadi umat pengguna. Kita marah, ini barat buat vaksin, meniaga untung berbilion US kan, lepas tu buat propaganda, buat varian baru, jual lagi vaksin. Kita marah, tapi marah kita tak ke mana. Kerana yang pertama, kalau kita kata benda ni propaganda sekalipun, kalaupun betul, kesan dia bukanlah hanya kepada orang Islam. Tak sedikit pun orang kafir, orang bukan Islam mati juga ataupun terkesan juga kan. Kemudian yang buat itu ataupun yang jadi founder besar kepada apa nama vaksin ni, contohnya syarikat-syarikat besar di barat sana tu, BioNTech lah, apa benda semua tu, memanglah mereka kuasai. Kerana apa? Kerana tak ada orang Islam. Kita boleh bercakap kan. Tapi inilah minda yang kita kata duka cita apabila telah tertanam pada sebahagian orang Islam yang telah berjaya dibina ideologi ini. Umat Islam ni setakat jadi umat pengguna sampai bila-bila. Jadi ini sepatutnya perlu diubah mentaliti ini. Sebab itu kita sangat teruja apabila banyak
aliran ataupun kita kata jalan yang membawa kepada perubahan pemikiran umat Islam yang inginkan bersaing secara kata apa, kuat dengan pengaruh-pengaruh orang bukan Islam. Kerana sebenarnya hakikatnya semua yang dibuat oleh orang bukan Islam atau Barat ataupun orang kafir hari ini, semuanya itu asalnya diambil daripada Islam. Ini kita kena faham. Sebab itu kita mesti meletakkan Islam ini satu agama, satu sunnah dalam kehidupan ini pada semua lapangan. Tak kiralah di sudut perubatan moden. Sebagian orang hari ni tuan-tuan menganggap perubatan moden ni bukan Islam punya. Yang Islam ni habbatus sauda, madu, apa lagi? Buah zaitun. Bukan kita kata salah, tak salah. Hak tu memang betul. Bahkan Quran sebut, hadis sebut. Tapi kita perlu faham bahawa semua perubatan moden hari ni, surgery ke, semualah sebenarnya itu adalah datang daripada Islam. Ini ada orang tak, oh ini perubatan moden, ini semua Yahudi semua, apa lagi istilah apa ini Freemason, tersasar. Padahal itu sebenarnya anjuran agama. Al-Fadhil Al-Marhum Datuk Dr. Harundin, tuan kenal, semua kita kenal Al-Marhum. Boleh kalau bahasa dia orang kata apa, orang otai, panglima dalam perubatan moden, perubatan Islam, Darul Syifa tu. Tapi akhirnya bila sakit jantung pergi mana? Berubat di mana? Pergi negara yang paling kita benci, contohlah Amerika. Dan saya pernah jumpa, tak tahulah di kalangan tuan-tuan ada pernah jumpa atau kita sendiri berfikiran, dan memang ada orang yang sakit kronik ni, buah pinggang dah tinggi apa semua ni, tak pergi hospital, makan habbatus sauda. Kita tak tolak habbatus sauda tu, memang bagus kalau kena dengan penyakit yang sesuai. Tapi kita bergeraklah selari dengan tuntutan rawatan moden. Itu okey lah. Bahkan pada sebahagian kita kata ikhtiar-ikhtiar dengan makanan sunnah yang kita kata ni, ada juga sebahagian yang mungkin tak sesuai dengan penyakit tertentu. Umpamanya orang diabetes, makanlah kurma, try makan kurma, sehari 1 kilo, apa jadi? Kalau kita kata tu makanan sunnah sungguh, tak sunnah juga, sebab tinggi gula, mudarat. Ada juga ketidaksesuaian dia tu. Sebab itu kita perlu memahami ini yang minda umat Islam yang mesti kita kaji, gali, yang dibahas oleh ulama-ulama semasa hari ini, mengembalikan balik kefahaman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya. Kenapa benda itu terjadi dan bagaimana nak kembali kepada? Ini berpunca daripada, jazakumullah khairan, kesalahfahaman yang minta maaf kita sebut yang dibawa oleh sebahagian tokoh-tokoh agama juga. Hari ni kita tengok umpamanya golongan anti vaksin. Saya pun tak nak sentuh isu ni, tapi tanya tu kan, punca tu sebab yang memang bawa ideologi macam ni, yang menolak, yang memang mengenengahkan makanan-makanan sunnah ni lebih utama daripada rawatan-rawatan moden ni, sebagainya dia datang daripada tokoh agama. Dan tokoh agama tu mungkin jauh lebih masyhur daripada orang-orang yang berautoriti. Kan? Kita, prinsip kita macam ni, siapa pun di kalangan agamawan, kita sangat menghargai sumbangan semua. Tak kira sebut siapa pun, selagi benar dia bawa apa, kita hargai. Tetapi ketika kita menghargai ataupun kita berterima kasih di atas sumbangan tokoh-tokoh tertentu, kita juga tak boleh menafikan kekurangan atau kesalahan kalau ada sesuatu yang disampaikan tak selari dengan prinsip agama. Bismillah. Saya tak mau sebut siapa lah, tuan-tuan pun tahu, tak kira lah siapa pun. Cuma atas saya sendiri pun, apa yang kita cakap pun mungkin tak betul semua, kan? Tetapi saya nak sebutnya,
Kefahaman-kefahaman begini mesti dibetulkan. Kerana orang anggap benda ni remeh, tapi kesan dia besar, tuan-tuan. Kesan dia besar bila mana sunnah Nabi ni, kehidupan Nabi ni difahami secara literal. Kita ambil contoh, tuan-tuan. Hari ni saja saya nak bincang benda dalam kehidupan kita, nak relate dengan sunnah Nabi. Kita ambil contoh dalam bab apa? Bersugi. Ni kita saja nak bincang supaya kita nampak bagaimana aplikasi sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi bersugi, betul tak? Sunnah bersugi. Tapi soalannya, kalau orang tak ada sugi, adakah dia tidak menghidupkan sunnah? Orang tak ada sugi, dia tak ikut sunnah. Sebab pakai apa? Pakai Colgate, pakai ubat gigi. Sunnah pakai Colgate, pakai ubat gigi. Macam mana tu Haji? Sunnah. Nah, tak cara fikir. Ada orang tak anggap tu tak sunnah. Of course, kenapa? Sebab Nabi tak pakai ubat gigi, Nabi pakai sugi. Saya nak ajak kita fikir, tuan-tuan. Cuba kita tengok Nabi SAW, para sahabat atau budaya Arab, dia makan apa? Apa makanan Arab? Potai, jering, belacan, orang Kelantan. Budu ada budu. Orang okey budu. Nak sebutnya, tuan-tuan, makanan Arab boleh dikatakan kebanyakannya makanan yang tidak berbau. Sebab itu Nabi mention dalam hadis, apa dia? Bawang putih. Betul kan? Nabi kata apa? Siapa yang makan bawang, la yaqribanna, jangan dekat dengan masjid kami. Jangan dekat masjid kami siapa yang makan bawang sebelum datang solat tu. Jangan, siapa yang ada makan bawang sebelum datang solat, jangan datang. Bau. Menunjukkan makanan yang berbau itu ada kesan. Soalannya, makanan kita berbau tak, tuan-tuan? Macam kalau pakai sugi je. Praktikalnya sebenarnya sugi itu boleh kita katakan pada budaya atau suasana masyarakat kita macam tak berapa nak sunnah. Bukan sugi itu masalah, kerana kita punya hal. Faham tak? Hal kita ni, suasana kita ni, sugi tu macam tak berapa nak valid. Sebab kalau tuan-tuan makan apa nak ambil bulan Ramadan, masjid surau buat buka puasa, betul tak? Jamuan apa? Oi, tempoyak, belacan, apa lagi? Semua lah makanan ni bau tak? Jangan cerita buat bau lah. Lepas tu makan 15 minit 20 minit qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, wa asyhadu an la ilaha illallah. Kita ada wuduk dah, kita pun steady. Ni boleh lepas kena belacan ni kan, boleh lepas kena belacan qomat. Kita pun buat apa? Dekat poket ada sugi, kita pun tak tunggu dah qomat, masuk masjid, masuk soft pula. Bukan covid, bukan musim covid, musim apa-apa dah, normal ni. Kita pun zas kharab. Ni baru kena terpoyak tadi, belacan semua ni, serap tu dah sangkut balik tu. Sugi mana nak masuk kan? Betul lah tu, sangkut balik. Dia kata sunnah. Ni kita faham sunnah ni. Saya nak ajak cara kita faham sunnah. Dakwaan kita itu sunnah. Betul, asasnya memang sunnah. Tapi kerana beza suasana makanan apa semua tadi ni, kita tetap anggap sunnah. Yang ni kita sangkut lah. Allahu akbar. Imam pun solat apa semua, kita pun sampailah 4 rukuk kan. Allahu akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sugi ni tadi kat poket ni jatuh pula kat siadah, kat lantai jatuh. Dia dah sangkut sini jatuh lah kan. Sugi hari ni dia moden sikit lah, banyak sekarang ni ada bekas lah, banyak apa inovasi ni. Ni cerita zaman dulu ni contohnya kan, zaman sebelum ni jatuh. Macam mana nak cover? Dia tahu dah tadi tu ada dia punya bekas-bekas tempoyak belacan tadi. Dah orang dah nampak, dia pun bila sujud tu Allah pergi tolak tempat lain, tak nak mengaku dia punya.
Sujud tuan-tuan, sugi tadi tu pergi dekat sejadah imam. Imam letak je sejadah, letak je kepala, lembab je ke tepi-tepi hidung. Rupanya pergi dekat bahagian sujud imam tu dia. Tempoyak datang. Hak ni kita fikir yang sunnah tadi tu. Bukan salah pada sugi tu. Tapi nak sebutnya bagaimana sebenarnya yang kita cuci mulut hari ni pakai Colgate ke apa benda, itu lebih sunnah untuk kita sebenarnya. Dan kata para ulama, yang dimaksudkan sunnah bukan hanya pada batang sugi tu. Bagus kalau kita nak amal, kalau mulut kita memang tak berbau. Tapi sebenarnya yang dituntut kepada amalan yang Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Jika tidak keberatan kepada umat aku akan suruh mereka itu bersiwak pada setiap kali salat. Sebenarnya maksudnya apa dia? Membersihkan mulut daripada perkara-perkara yang membawa kepada gangguan ketika solat. Sebab itu bila sahabat makan bawang putih tu, dia bersugi tak agak-agaknya? Mesti dia bersugi. Masalahnya sugi tidak menghilangkan bau. Ini nampak tak cara faham? Sebab itu sunnah Nabi SAW, dia bukan mesti kita faham apa yang Nabi buat tu dalam soal kehidupan lah. Ibadah itu memang sama lah, mesti exactly sama kita tiru. Kalau tak selari dengan kita punya situasi, kita katakan belum tentu itu semestinya sunnah. Bukan kita kata confirm dia bukan sunnah, dia tetap sunnah. Tapi pada sebahagian keadaan, ia mungkin perlu kepada kesesuaian mengikut situasi tempat tertentu, tempat tersebut lah. Demikian pakaian. Pakaian macam tu juga. Orang bincang jubah. Jubah yang kita pakai ni sunnah. Secara dasarnya memang dia sunnah sebab Nabi pakai. Tetapi kalau kita tengok dengan kehidupan hari ni, di negara-negara Arab umpamanya, orang masuk disko pakai jubah. Arab masuk kelab malam pakai jubah. Dan akhirnya bila kita kaji, bukan kita lah, ulama kaji, adakah jubah ni sebenarnya sunnah? Mereka tengok betul sunnah, tapi yang disebut sebagai sunnah jibiliyah. Apa maksudnya? Sunnah kebiasaan budaya hidup, yang jika dipakai atau dibuat oleh kita hari ini, yang kita dakwa itu Nabi buat, jika kita buat benda itu tak selari dengan tuntutan hidup, ia tak jadi sunnah. Sebab itu jibiliyah. Maksudnya apa? Memang gaya hidup Nabi dan Arab waktu tu semua pakai jubah belaka. Jadi boleh jadi dia bagus, boleh jadi dia tak bagus. Sebab hari ini jubah, kalau kita datang pergi masjid, pakai hari Jumaat pula dengan memang niat nak ikut Nabi, insya-Allah ada pahala. Tapi kalau tu pakai jubah, pergi pasar malam, pergi tempat yang biasa-biasa, mungkin dia tak ada pahala apa. Sebab buktinya hari ni kalau orang Arab pergi disko, pergi kelab malam, pergi stadium tengok bola, pakai jubah belaka. Hak yang terbaru, yang program K-pop datang tu pun pakai jubah semua. Pening kita. Takkanlah sunnah. Kan? Hodoh sangat sunnah jadi gitu. Kan? Takkanlah selekeh itu sunnah Nabi. Dia boleh bawa pergi tempat-tempat macam tu. Dan akhirnya sunnah yang sebenar dalam bab pakaian ni apa dia? Iaitu menutup aurat dengan sempurna. Itu sunnah. Yang tadi tu sunnah, bukan sunnah bersugi semata-mata. Sunnah membersihkan mulut. Tapi kalau satu orang dia kata, Ustaz, saya tadi kat rumah dah gosok gigi bersih-bersih, tapi saya nak juga dapat barakah sugi yang Nabi pakai itu, mudah-mudahan tafadhal. Hak tu tak ada apa dah, sebab mulut dah bersih dah. Zab. Dan guru kami buat macam tu. Sebab guru kami yang pakai sugi ni, memang mereka cuci mulut bersih-bersih, yang itu nak tabarruk saja, nak ikut sunnah Nabi pakai kayu tu, siwak. Tapi macam kita sebut tadi, kalau nak balik pada realiti cara makan kita, tak sunnah tuan-tuan pakai sugi. Lebih geli lagi tu. Sebab kita makanan kita macam budu lah. Kan? So, saya nak fahamkan bagaimana demikian dalam semua lapangan hidup. Bila kita melihat sirah nabawiyah, kita mesti apply dengan sama dengan realiti zaman kita hari ini.
Ini dalam konteks yang lebih luas, iaitu dalam bab muamalat. Kalau ibadah ni tu tidak boleh diubah sedikit, walau seinci pun tak boleh diubah sebenarnya. Mesti exactly ikut apa yang Nabi buat. Kita solat subuh ni tadi contohlah, kalau fikir-fikir balik, penat datang pagi-pagi ni, tak baloi juga solat 2 rakaat. Patut buat lebih sikit lah. Patut tukar Zuhur tu 2, subuh 4. Kalau fikir logik lah, Zuhur penat kerja, jadi kita buat 2 je lah. Subuh ni energi banyak, bangun pagi-pagi, penat datang surau ni, patut buat 4 lah. Tak termasuk sunat tu. Tapi tak boleh, kan? Kalau nak kira satu hari 17 rakaat juga, replace je. Zuhur buat 2, subuh buat 4. Tak boleh. Sikit pun tak boleh ubah, kan? Kerana memang hak tu ibadah mahdah ni exactly kena sama dengan apa yang baginda SAW buat. Tapi ada pun dari segi ruang kehidupan kita, oh ini luas tuan-tuan perbahasan. Ekonomi, pentadbiran, apa lagi, perubatan, semua ini mesti diambil ruh apa yang dibawa oleh Nabi, tapi aplikasinya sesuai dengan zaman kita. Umpamanya dalam sudut pentadbiran, pentadbiran zaman kita sudah tentu berbeza banyak dengan zaman Nabi. Beza banyak, jangan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar pun berapa banyak perubahan yang tidak pernah wujud zaman Nabi. Banyak tuan, kau nak kira. Okey, istilahnya banyak bid'ah lah yang dibuat oleh zaman Sayyidina Umar. Tapi kerana itu tidak terikat dengan ibadah, ketenteraannya, soal ni takwim yang kita kira satu Rabiul Awal, Rabiul Akhir semua, ini bukan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, benda baru. Kita dah tengok, kita bincang musim ma'al hijrah, oh Nabi apa, kalender hijrah menyingkap sirah hijrah Nabi. Bukan salah apa, kalender hijrah tu, kiraan tu, dia bukan berlaku zaman Nabi. Sebab itu sebahagian kadang-kadang lah ada ustaz dia tersalah faham, dia ingat Nabi tu hijrah bulan Muharram. Tuan-tuan, ramai orang kita duk anggap Nabi berhijrah bulan Muharram, sebab kita sambut ma'al hijrah bila? Satu Muharram. Nabi sebenarnya berhijrah bila? Kau memang tuan-tuan ingat 1 Muharram tak Nabi hijrah? Nabi berhijrah pada hujung Safar, nak masuk Rabiul Awal. Kalau ikut dalam kitab kita ataupun dalam apa nama dia, Mubarak Furi, apa nama dia, Rahiqul Makhtum, Nabi keluar daripada rumah pada 28 Safar. Pergi gua apa? Gua Hira ambil wahyu tu haji. Gua apa? Saja ulang kaji. Gua Sur. Kan, Gua Sur pada 28 Safar. Duduk kat situ 2-3 hari dengan Sayyidina Abu Bakar, betul? Masuk lepas bulan Safar, bulan Rabiul Awal, baru bergerak ke Yathrib waktu tu. Ke Quba, Nabi bina masjid kan. Itu Rabiul Awal, bukan Muharram. Muharram kita yang buat lagu 1 Muharram detik permulaan perpindahan apa macam mana lagu tapi 1 Muharram tak benar. Tidak benar Nabi berhijrah pada Muharram. Habis kenapa ustaz kita sambut Muharram? Kerana kiraan tarikh ataupun kiraan kalender kita tu, kalau Masihi 1 Januari untuk takwim awalnya, adapun kalender Islam dikira 1 Muharram. Tetapi bukan bermaksud Nabi berhijrah pada 1 Muharram. Tapi apa signifikan dia? Signifikan dia kita sambut ataupun kita jadikan 1 Muharram tu sebagai tarikh pertama kalender Islam, kerana ini dibincang oleh Sayyidina Umar dengan beberapa orang para sahabat yang lain untuk menentukan tarikh apa untuk diletakkan tarikh pertama atau bulan pertama dijadikan bulan awal dalam susunan kalender Islam tu. Itu isu dia, itu perbahasan dia. Bukan Nabi berhijrah bulan Muharram. Jadi Sayyidina Umar tanya sahabat, kita ni nak buat kalender Islam ni, kan? Sebab orang barat, orang kafir semua ni ada ni kalender, kita tak ada. So sahabat kata, okey, sahabat lain sebenarnya saya tak ingat seorang sahabat yang aju pada Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar Amirul Mukminin, khalifah. So dipersetujui oleh Sayyidina Umar. Cuma nak tahu nak ambil bulan berapa mula bulan pertama.
Bulan-bulan ni Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir ni telah wujud sebelum zaman Nabi lagi. Sebelum zaman Nabi sebenarnya telah ada pun bulan-bulan ni, tapi tak ada bulan 1, bulan 2 dah tak ada. Main pusing gitu je. Sebab tu Nabi kita lahir bulan apa? Rabiul Awal, tapi tahun tak ada, tahun gajah. Tak ada tahun 1, 2, tak tahu. Kan? So kiraan tu tak berlaku lagi. So Rabiul Awal ni pun tak tahu duduk kat nombor berapa. Tapi bila Sayyidina Umar ni nak letaklah, okey, bulan mana dah nak ambil ni, bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni. Masa tu bincanglah. Bincang kita ambil Rabiul Awal lah, bulan 1, sebab ada cadangan sahabat. Sebab apa? Sebab ni bulan Nabi lahir. Umar tak setuju. Sebab kalau kita ambil ni, dia macam Masih, macam orang Kristian ataupun orang ni lah Bani Israel ambil apa nama dia, kiraan untuk permulaan ataupun maknanya nilai ataupun tarikh lahir Nabi Isa tu seolah ataupun Nabi Isa dibunuh atau yang didakwa bunuh tu, diambil tarikh itu, tarikh penting untuk diletakkan dalam kalender mereka. Umar tak setuju. Maknanya ada macam kesamaan dengan perangai orang Bani Israel. Kemudian dia tengok, kita ambil tarikh apa lagi, saya tengok ada beberapa cadangan. Tapi akhirnya dipilih Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender hijrah. Ni bukan nak ceramah hijrah ni, tapi saja nak refresh sirah ni. Kenapa Muharram dipilih sebagai bulan pertama, tuan-tuan? Cuba fikir. Apa alasan Sayyidina Umar untuk memilih Muharram bulan pertama dalam untuk dijadikan bulan pertama dalam kalender hijrah? Agak-agak kenapa? Cuba fikir. Tuan-tuan rasa apa istimewanya bulan Muharram ni? Hijrah tak lah. Hijrah tadi berlaku Rabiul Awal. Yelah, tak, itu hari ni kita anggap macam tu. Sebelum ni, mana Umar masa tu, kenapa dia pilih hijrah? Kenapa dia pilih Muharram? Hari ni memanglah kita anggap hijrah sebab memang dah kalender kita macam tu. Zaman Sayyidina Umar mana ada lagi. Kenapa dia tak pilih bulan Rabiul Awal? Kenapa tak pilih Safar? Kenapa tak pilih Rabiul Akhir? Kenapa Muharram? Zaman tu, mana pemilihan tu kenapa? Tuan-tuan, kerana bawa balik haji. Masa tu orang berbalik haji. Sebelum Muharram kita ada bulan Zulhijjah. Jadi semangat balik haji itu diambil oleh Sayyidina Umar kerana umat Islam bersih daripada dosa-dosa. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita faham Muharram ni, satu fasa jiwa kita ni ada ruh orang balik pada haji. Maknanya semangat. Walaupun kita belum pergi haji ataupun mungkin dah pergi lama dulu, tapi kalau Muharram ni sebenarnya kita nampak suasana orang balik daripada haji. Keti. Tapi maknanya inilah sebenarnya pengambilan bulan Muharram tu daripada peristiwa umat Islam pulang daripada ibadah haji. So bersih, dosa-dosa terampun. Bincang pula tahun nak dijadikan tahun pertama tu bila? Satu hal lagi. Tadi tu baru 4 bulan. Ringkasnya, tahun sepakat Sayyidina Umar dan para sahabat, kita ambillah tahun Nabi hijrah itu dikira sebagai tahun pertama untuk diletakkan dalam kalender umat Islam. Tu yang jadi kalender yang kita sambut hijrah tu Muharram. Itu kisah dia. Bukan hijrah berlaku bulan Muharram. Tapi kalender tu hijrah betul, memang hubung kait dengan hijrah Nabi memang betul. Tapi bulannya bukan pada Muharram, tapi bulannya berlaku pada, boleh kita kata pada Rabiul Awal lah sebenarnya. Tapi nak sebut begitu, kita faham sunnah ataupun sirah Nabi SAW ni untuk kita aplikasi dalam kehidupan ni, tuan-tuan. Dalam banyak keadaan mesti diperbetulkan. Dan bukan tidak ada ulama-ulama yang membahaskan benda ni, tapi wallahu alam lah. Saya pun insya-Allah ada rezeki lepas kita belajar yang ni, saya akan bawa antaranya karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dari kitab Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah Nabawiyah. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faham.
Nabi ni antara, adalah bukan selalu, Nabi pernah tidur berdengkur. Ada istilah dalam bahasa Arab. Ada riwayat, maknanya hidup Nabi manusia, ada ketika Nabi pernah berdengkur kalau Nabi terlalu penat. Soalan dia, berdengkur Nabi itu sunnah? Sunnah? Kau macam tu, okey kita berdengkur. Kan? Isteri, apa abang bising nak berdengkur? Sunnah ni, jangan kacau aku. Tak sunnah, sebab itu bukan benda yang disuruh ikut. Itu Nabi tabiatul insan, Nabi manusia. Kan? Kalau tidak jenuh macam tu, kan? Berdengkur pun sunnah? Tak. Dan itu tidak mengaitkan sedikit pun, sebab Nabi insan. Kan? Ada Nabi. Tapi bukanlah menjadi kebiasaan Nabi itu memang berdengkur, tak. Cuma nak sebutnya ada benda-benda yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam itu yang menggambarkan Nabi juga manusia biasa. Sebab tu tidak beralasan untuk kita umat Nabi ni menjadikan benda yang memang disuruh oleh Nabi dan memang benda itu menjadi saranan dalam hidup kita untuk kita buat, kerana baginda itu adalah insan. Tidak ada alasan yang menolak dakwaan, oh Nabi bolehlah, kita manusia biasa. Ada, kerana Nabi manusia. Boleh sahaja Islam ini kalau Allah nak berkehendak untuk Allah jadikan pembawakan Islam ni Jibril yang paksa, ataupun Jibril yang datang dekat orang Mekah waktu tu, kalau Allah nak lah, cakap dekat orang Mekah, ni orang Mekah semua, aku malaikat Jibril, semua akan masuk Islam. Siapa yang tak declare Islam hari ni, esok aku datang, aku terbalikkan Mekah ni. Boleh tak kalau Allah nak? Kalau Allah nak. Tapi Allah tak buat gitu lah. Allah hantar seorang manusia yang normal, yang kehidupannya seperti manusia biasa, tapi tak buat benda mungkar lah, tak buat benda yang pelik, tidak buat benda yang merendahkan kedudukan manusia, tapi hidup normal. Dan Allah jaga, wallahu ya'simuka minan nas. Allah kata, kami pelihara engkau wahai Muhammad daripada manusia. Tapi pelihara pun kita kena tengok juga. Baca sirah ni kita tengok macam mana Allah pelihara pun. Demikian Nabi diseksa tak? Ada tak Nabi dicederakan? Ada. Ada tak Nabi luka? Ada. Ada tak Nabi dihina? Of course. Kalau kita fikir, takkanlah Nabi kena macam tu, sebab Allah dah kata Allah jaga. Tak, Allah nak tunjuk, ya aku jaga, tapi engkau tetap melalui fasa proses dakwah yang penuh cabaran dan liku-liku. Kau dihina, dicaci, dihamun, semua engkau kena lalui. Tiba-tiba kita hari ni dakwah, tuan-tuan, saya cakap kat diri saya sendirilah, tak ada orang hina pun, kan? Jauh lah, kan? Ada, kalau ada orang sini-sini tu biasalah, tapi tak ada lah macam yang dilalui oleh Nabi, kan? Lepas tu kita pun semangat sangat, oh inilah perjuangan Nabi SAW. Padahal tak sama pun perjuangan. Yelah, memang apa yang kita bawa tu, itulah yang mudah-mudahan sama dengan apa yang Nabi bawa. Tapi maknanya penderitaan atau cabaran yang Nabi lalui itu kita tak lalui pun. Kita ceramah kejap lagi makan nasi lemak ni, kan? Ada tempat tanya lagi, WhatsApp, ustaz nak makan apa? Kari kambing ke kepala ikan? Tu dia dakwah zaman sekarang. Bagus, alhamdulillah, kan? Welcome lah, kita seronok lah. Tapi nak kita duduk kejap, kita fikir, Nabi lu dakwah, orang boleh offer, tanya nak makan apa ni, kan? Tu satu hal. Lepas tu saya dakwah ni sejam 2,000 lagi payment. Lepas tu, oh inilah sunnah Nabi, perjuangan Nabi. Perjuangan apa gitu, kan? Bukanlah, ialah betul lah, di atas tuntutan hidup zaman sekarang ni memang memerlukan kos, itu tak nafi lah. Tapi kadang-kadang sampai bisnes dengan dakwah ni, dalam arena dakwah, saya tak tahulah, mungkin ada orang lain ada pandangan masing-masing, tapi saya rasa macam agak sempit dada lah kalau kita menjadikan bacaan-bacaan nas-nas agama ni untuk mencari habuan dunia. Saya rasa macam kurang sesuai lah. Walaupun ialah kadang bersesuaian lah dengan kadang. Ada orang kata, ustaz memang kena cas lah sebab dia orang bayar artis beribu. Tuan-tuan, kalau kita bagi reason macam tu, apakah dakwah selevel hiburan artis? Takkan sama kedudukan dia.
Ketika kita mengajak manusia mendekati Allah Ta'ala, mereka menghiburkan, sebahagiannya melalaikan, menjauhkan orang daripada Allah Ta'ala. Takkan sama? Mana boleh? Ini tidak boleh dibayar dengan secebis habuan dunia sebenarnya. Cuma kita datang jauh, orang kos sikit, duit minyak, itu je lah. Tapi kalau artis nak cas sepatah lagu dia dengan RM10,000, itu dia punya hal lah. Takkan nak sama dengan medan dakwah. Ada kan tuan-tuan tengok dekat YouTube, ada ustaz compare macam tu. Saya kata, takkan lekeh macam tu dakwah. Dakwah mana boleh nilai macam tu. Tapi kalau satu orang ceramah, orang nak bayar RM200,000, bayarlah. Sebab tu nanti bukan nilainya macam tu. Itu hadiah. Sebab tu dakwah ni mungkin kita lebih nampak dia macam hadiah lah, bukanlah upah sangat. Wallahualam. Tak mau komen lebih-lebih. Cuma saya tak tolak kalau betul dalam umpamanya dalam industri lain, maksudnya kalau kita pergi contohnya konsultan, hak tu lain lah. Hak tu memang praktikalnya sudah ada. Contohnya saya pun terlibat kadang program-program tertentu orang minta quotation, sebab itu melibatkan banyak benda. Perlukan modul, perlukan macam-macam lah, perlukan tenaga orang, macam-macam. Hak tu lapangannya lain. Tapi kalau setakat ceramah nak pergi cas beribu-ribu, saya rasa yalah, tu saya tak adalah nak kan. Tapi orang nak bagilah kan. Orang nak bagi, kita ambil lah kan. Saya ada je orang macam Ustaz, kita orang bagi banyak ni, bismillah jalan. Tapi kita saya tak boleh, saya kalau ni saya setengah jam banyak ni tak kan. Kita baca dalam surah Yasin, ayah-ayah ibu-ibu semua baca, ittabi'u mal la yas'alukum ajra. Ni dakwah, ikutlah mereka la yas'alukum ajra, yang sedikit pun tidak minta upah. Ni dakwah. Dakwah kalau minta upah susah. Tapi orang bagilah. Saya pun kalau sekali orang nak panggil, betul tak bagi, saya tak datang lah. Kan, bukan kita nak upah tu, kita ada masa, kita ada kos, itu je nak kena cover balik, itu je kan. Kerana zaman ni menuntut benda tu. Tapi kalau kita nak adjust kadar ungkapan kita ni dengan nilai sesuatu, yang itu tak padan lah kan. Orang nak bagi itu hadiah, itu rezeki lah kan. Tapi nak dibanding pula dengan industri hiburan, orang bayar, tak boleh. Hak tu lain. Kita tengok sebahagian tokoh-tokoh pendakwah yang ikhlas pergi ke pedalaman-pedalaman, tuan-tuan, apa yang mereka cari? Takkan nak cari habuan dunia. Tak ada. Susah payah dalam dakwah. Hak tu insya-Allah mudah-mudahan betul sama tracknya dengan apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mewah hidup mereka, amat sederhana. Tapi minta maaf lah, ada orang kata tak, ustaz hari ni perlu pakai kereta bersama. Itu tidak jadi isu, itu memang boleh. Cuma daripada mana sumbernya, itu saja. Kalau berniaga agama untuk dapat kepuasan yang tu, saya rasa lah kuranglah sesuainya. Tapi kalau ada orang nak hadiah, nak bagi, itu cerita lain lah. Tapi kerana kita tengok perjuangan Nabi dulu tak mengharungi keselesaan, tak selesa dakwah Nabi, dicela, dimaki, dihina. Dan itu tabiat dakwah yang sebenar. Kalau dakwah ini kan nak tunggu orang sanjung kita, puji kita kan. Tengok sekarang ni kan, kita kau tengok Nabi begitu tawaduk, tidak begitulah Nabi ni suka disanjung sangat oleh para sahabat. Walaupun sudah tentulah sahabat tu menyanjung Nabi, tapi Nabi bila umpamanya bila seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, bila nak buat sesuatu, kata kepada Nabi, ya Rasulullah, bima syi'ta ya Rasulullah, dengan kehendak engkau aku buat benda ni Rasulullah. Nabi kata apa? Aja'altani lillahi nidda, adakah kau jadikan aku ni sekutu bagi Allah? Kan? Bila datang Nabi Rasulullah, aku buat ni sebab engkau, aku buat ni memang kerana engkau. Dia kata, kau nak jadikan aku ni sekutu untuk Allah ke? Sama aku ni dengan Allah ke? Qul bima sya Allah, katakan hanya kerana Allah, dengan kehendak Allah. Tak boleh.
Walaupun ibadah kita hari ni tak sah kalau tak ikat kalimah Allah tu dengan Nabi. Macam kita solat, tak sah kalau tak ada selawat. Walaupun begitu, tidaklah sama kedudukan Nabi dengan Allah. Kan? Tapi tak sah kalau tak sebut Nabi. Kan? Tapi hari ni orang, kerana Allahualam lah, kita tak suudzon, cuma kalau kita tengok suasana tu macam tak berapa sihat. Kalau ada orang suka disanjung, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, tak ada orang tak kenal Imam Ahmad ni. Semua orang kenal. Tokoh besar dalam fiqh, ilmu hadis. Dia guru kepada Imam Syafi'i dalam ilmu hadis, murid kepada Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh. Imam Ahmad alim kabir, siapa tak kenal? Mazhab Hanbali itulah. Bila anak murid dia nak muliakan dia, tuan syekh ni, dia buat apa? Dia kata, laula alimtum ma fi nafsi, jika kamu tahu apa yang ada pada diri aku, la hasawtum ala ra'si minat turab, kamu akan ambil tanah bila letak atas kepala aku. Betapa Imam Ahmad tawaduk menghina dirinya kepada anak muridnya, tak nak nampak dia tu lebih bagus. Tapi kalau kita hari ni tunggu kan orang, tak ada ke orang nak sambut aku, puji aku sebahagian lah. Kalau salam tu ulur tangan tu, cium tangan aku. Bukan salah kat cium tu kan, tapi orang nak cium lah. Tapi kan, kalau saya malu lah, saya malu tuan. Pergi sekolah-sekolah kan, sekolah budak-budak kan, budak-budak kan, sekolah menengah kan, ya, cium. Saya tarik, orang nak kata apa kata, sebab kita tahu mungkin budak tu lebih mulia pada kita kan. Kita dalam sunnah kan, diajarkan lebih afdal kita cium tangan budak yang belum balik kan. Budak kecil tuan salam kita budaya Melayu, kita ulur tangan dia salam tu tak? Hormat. Sebenarnya dari segi yang betulnya kita kena cium tangan dia. Sebab apa? Tangan dia tak berdosa. Kita ahlul ma'asi kita ni, dia cium tangan ahli maksiat. Patutnya kita malu tuan. Kita ambil tangan dia, cium tangan dia. Budak tak berdosa. Tapi tangan budak bersih lah. Tapi maknanya itu yang betul. Ya, kita ulur tangan. Dia tak sedar diri ni, kita ni kan. Tangan pula boleh lepas pegang dan hil pula elok. Bawa kan. Malu tuan, malu. Kan? Budak tak berdosa, kita cium tangan dia. Sebab tu anak yatim kita cium belai kepala dia. Mulia anak yatim. Kan? Ini sebab tu agama ini kita perlu melihat balik pada dasar kajiannya supaya kita dapat praktik itu dengan hakikat kefahaman yang betul. Ini fiqhus sunnah atau fiqhus sirah yang mesti kita terjemahkan dalam kehidupan. Sebab itu banyak benda-benda yang kita perlu tashih, perbetulkan kefahaman. Bukan kita nak menafikan semua yang kita buat sebelum ni salah, tak. Banyak yang betul. Cuma kadang-kadang dia perlu perelokkan, itu sahaja. Perelokkan. Ada orang tahu, habis takkan yang semua ni tak elok Ustaz? Boleh jadi. Dia macam kita je tuan-tuan. Dia macam kita, tabiat hidup kita ni, dia memang macam tu. Circle hidup kat dunia ni memang macam tu. Okey, zaman Nabi betul lah, semua exactly betul, sharp. Sahabat buat semua cantik. Okey, Nabi wafat, and then sahabat wafat, tabi'in wafat, kemudian tabi'in wafat, berpindah zaman. So pengajaran agama tu sedikit demi sedikit sudah mula ada tambah, tolak, yang ini cerita ni. Dia memang macam tu. Tapi mai zaman lepas tu dia cerita clear balik. Ini macam tak apa betul ni. Yang betulnya hak sahabat tabi'in buat yang ni. Dia sudah lari. Pi tukar zaman, lari balik. Memang macam tu. Sebab tu yang isu contohnya dulu-dulu. Tak tahu Tuan Haji sempat tak zaman Madinah Safar? Saya tak sempat. Kan? Sekitar mungkin 40-50. Kan? Habis dah semua, bukalah menua fatwa mufti kat Malaysia ni, tak ada yang kata boleh. Tak boleh belaka semua. Tapi mai pula baru ni ada seorang ustaz hafizahullah taala pergi kata tak apa pula Madinah Safar. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak dia punya kitaran dia macam tu? Benda tu salah lama dah. Mandi ujung bulan Safar, bacalah ayat Yasin ke apa, pergi kat tepi laut ke mana, mandi, elak bala. Tidak pernah diancur oleh agama. Kan? Bahkan fatwa-fatwa boleh tengok itu menyerupai khurafat,
boleh bawa syirik macam-macam. Saya pernah khutbah wilayah 2 tahun sebelum Covid ke, masa ada Covid yang buka sekejap tu, memang sebut terang-terang. Masa tu bulan Safar lah khutbah tu. Ya. Tiba-tiba sehari dua ni, oh tak apa pula, ada ulama yang kata boleh. Tak tahu ulama mana kata boleh. So dia kita balik, dia ambil balik. Katalah semua ustaz duduk diam, dia tak kata apa. Orang mula buat balik. Kan, orang buat lah. Sebab dia kata, yang kata tu pun bukan jalan-jalan orang, banyak juga follower dia. Buat balik. So dah mula balik. Tapi kerana zaman hari ni, kerana semua viral, sama ada yang elok dan tak elok pun pakat-pakat viral. Viral ni ada positif ada negatif lah. Hak mana positif macam tu lah, bila orang cakap salah, alhamdulillah lah, kita boleh counter balik, perbetulkan. Bukanlah kita counter tu kita menghina, mencaci, tak, kita perbaikilah. Kan? Terang-terang. Kita kalau setakat benda khilaf-khilaf ni, kita okey je kan, kita pakai ra'i je. Tapi kalau benda jelas-jelas boleh bawa elemen merosakkan atau mengganggu ketulinan akidah, yang ni tak boleh lah. So macam tu lah kan. Dan mandi safar ni pun bukan dia terlalu baru, bukan terlalu lama. Maksudnya bukanlah zaman 500 hijrah ataupun sekitar 2000 tahun. Tak ada, baru ni, tak tahu siapa yang bawa pelopori idea mandi safar ni kan. Mungkin ketika penjajah datang masa tu nak elak serangan pelik-pelik, kita ikhtiar lah. Tapi bila tengok-tengok balik, oh tak betul. Sebab itu yang berlaku contohnya di Sulawesi baru ni, kawan-kawan kita kena uji dengan gempa bumi. Rupanya memang budaya jenis macam tu wujud kan. Lepas kena gempa tu pun ada viral lepas tu kan, pergi tepi laut, pergi bagi makan ke anjing pula, jin laut. Sebab ni gempa bumi, ada viral kan. Hatta sahabat-sahabat kami yang baru ni balik pada Pulau Mabul pun rupanya di Mabul tu, Islam lah zahirnya dia orang tu, memang buat benda-benda pelik-pelik ni kan. Kalau jadi ada kematian ke tengah laut ke, ada yalah jadi benda pelik-pelik pergi tengah laut, pergi bagi makan jin laut kan. Ada rupanya baru ni dia orang cerita. So agama ini apabila berganti musim, berganti zaman, memang macam tu tabiat dia. Tapi begitu keadaannya, orang yang meluruskan, ulama-ulama yang berjuang untuk mengembalikan balik kefahaman yang benar, dia datang juga. Sebab itu mudah je. Kalau hari ni punya, kalau tuan-tuan lah, paling simple lah, tengoklah fatwa-fatwa negeri-negeri hari ni, Selangor ke, tak kisahlah mana, hak tu pun dah memadai dah untuk kita praktik insya-Allah hakikat Islam yang tulen. Takat nak pergi tengok ceramah-ceramah viral, walaupun yang cakap tu follower dia puluhan bahkan ratusan ribu, tuan-tuan kena saring lah. Tapi insya-Allah dengan badan-badan rasmi di Malaysia ni, saya ingat, cuma masalahnya pula bila badan-badan rasmi ni tak begitu kuat dia punya momentum untuk bawa ke tengah masyarakat ni. Orang kita ni kan suka tengok kat YouTube macam tu viral-viral, tapi nak pergi kaji, pergi buka website mufti wilayah ke, mufti Selangor ke, mufti Johor ke, tak kira lah, itu tak nak pula. Dia minat yang tokoh-tokoh yang masyhur ni bercakap. Ini pun satu hal juga. So kalau saya refer lah badan-badan rasmi yang berautoriti ni, insya-Allah sekurang-kurangnya itu sumber yang mudah-mudahan benar, yang boleh kita ambil manfaat. Jadi mudah-mudahan sedikit nasihat saya pagi ni untuk saya khususnya dan kita semua, untuk kita melihat sunnah-sunnah Nabi ni pada timbangan yang lebih tepat dalam kehidupan, untuk kita faham, bukan semata-mata tengok dengar yang Nabi buat tu memang itu mesti kita buat, kena tengok suasananya. Saya sila solat sunat selepas asar, saya kenapa tidak dibenarkan? Sedangkan ada satu ketika Nabi pun solat sunat selepas asar kerana menggantikan solat zuhur yang tertinggal. Jadi soalan saya, kenapa ditegak solat sunat selepas asar? Baik. Okey, solat sunat ba'diyah asar ini secara hukumnya haram kerana ba'diyah asar, itu yang ditegak. Tetapi kenapa contohnya qada solat tidak dilarang? Wallahu alam. Hubung kait solat asar ini sebenarnya bukan kata solat asar, solat sunat, bahkan solat asar itu sendiri, sehingga kita tidak digalakkan buat terlalu lewat kerana dibimbangi kita semacam menyembah matahari.
Kalau hujung asar tu menjelang maghrib tu kan. So mungkin hikmahnya ba'diyah itu tak disuruh kerana kalau orang semayang asar lewat, dia buat ba'diyah, mungkin elemen menyembah matahari tu wallahu alam mungkin ada ke arah itu. Tapi kalau macam yang katalah riwayat Nabi qada solat tu, mungkin awal lah Nabi buat, dia tak buat lewat lah. Tapi demikian selepas subuh pun tidak ada solat sunat selepas subuh. Tapi boleh tak kita qada solat qabliyah subuh selepas subuh? Boleh. Tapi macam dah, bukan dibuat ketika waktu yang terang macam ni, matahari naik, dibimbangi ada elemen sembah matahari. Buat yang tadi tu selepas solat subuh tu buat terus, ataupun nak buat kemudian pun boleh qada. Sebahagian fuqaha mensyaratkan kalau dia satu orang yang konsisten memang solat qabliyah subuh, dia tertinggal, itu boleh. Adapun orang yang memang tak buat, tiba-tiba nak buat, tu tak payah. Memang kau memang jenis tak buat lah kan. Tapi kalau memang jenis dia buat cuma waktu dia terlewat sikit, tu dia boleh qada qabliyah subuh. Wallahu a'lam. Itu kita punya hikmah. Tapi perbincangan hukum yang memang disebut dalam hadis saya tak perasan. Kalau ada mungkin ada, tapi yang ada hadis tentang, tak salah saya tentang itulah solat di hujung tu dibimbangi ada elemen menyembah matahari itu. Sebab matahari ni memang disembah oleh sebahagian agama Majusi. So kita tak nak ada syibih yang macam tu. Majusi memang sembah matahari kan. Contohnya Raja Kisra yang di Parsi waktu sahabat siapa nama yang pergi dakwah di Parsi tu, memang mereka menyembah matahari. So kalau kita ibadah jangan ada elemen-elemen. Sebab tu kita tak boleh solat hujung asar ni yang hujung-hujung subuh ni, lepas tu tengah hari matahari terpacak tu kan, matahari tengah-tengah tu pun tak boleh solat kan. Kena jaga waktu-waktu macam tu kan. So kerana yang waktu-waktu matahari memunculkan dirinya itu tak digalakkan, bahkan diharamkan pada sebahagian keadaan untuk kita solat. Wallahu a'lam. Tu tak apa, tu memang disunatkan tempoh dia macam tu. Dia yang tak boleh ni menjelang zuhur. Sebab tu duha ni tengok kitab sebut lebih kurang 40 minit sebelum zuhur. Yang terakhir lah 40 minit sebelum, ataupun 3 macam tu lah, dekat dengan zuhur. Tapi jangan terlampau lewat lah. Cantik, tapi juga tak cantik juga terlalu awal duha ni. Memang digalakkan matahari dah atas sikit, 10, 9.30 kan, 10.30, 11 tu okey. Tapi jangan pergi buat pukul 12.45, tu tak ada. Macam tu lah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih banyak-banyak, mohon maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.